Itu dia, berusaha dan terus berusaha. Moto bagi Cikgu Hafizul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz lah, lebih senang saya panggil Ustaz Jo kan? Boleh, ya. Ustaz Jo, kalau kita nampak berbaju Melayu, nampak kasut kilat-kilat. Ui, silaunya kasut Ustaz. Ni nak pergi menikah ke Ustaz? Tak ada lah. Okey, sajalah bergurau Ustaz kan? Okay. Mungkin ramai nak tahu jugalah kan, macam Ustaz mempunyai pengalaman, macam saya kata tadi 10 tahun, tapi sebenarnya 11 tahun dan sekarang ini mengajar di SMK Agama Kuala Lumpur. Agama Kuala Lumpur, terletak di Bandar Manjalara, betul kan? Betul. Ustaz, saya pasti mungkin ramai nak tanya jugalah mengenai subjek ini sebab katanya ini merupakan subjek baru. Ya, kan? betul. Dan sebenarnya adakah ianya senang atau sukar untuk mendapat keputusan cemerlang bagi subjek Maharat Al-Quran ini, Ustaz? Okey. Bagi saya, nak cakap susah, tak begitu susah. Tapi nak cakap senang, tak senang juga. Sebab dia ada dua kertas. Okey. Dan dua kertas ni, kertas yang pertama, dia mengandungi 60 markah. Nanti saya akan cerita selebihnya selepas pada ini. Baik. Dan kertas yang kedua sahaja untuk yang bertulis mengandungi 40 markah. Jadi 40 markah je lagi untuk pelajar-pelajar untuk dapatkan A+ dalam subjek Maharat itu. Oh, yang mana 60 markah tu dah selesai lah? Dah selesai. Dah selesai. Dah Jadi selesai. yang mereka kami ni lagi 40 markah saja. Lagi 40 markah saja. Ya, nampak macam alah lagi 40 markah je Ustaz kan? Betul. Mungkin senanglah nak dapatkan markah penuh kan? Tapi itu kata daripada Ustaz Jo. Kita nak tengok juga apa pula pandangan pelajar untuk subjek ini. Apa pandangan mereka? Jom kita tengok. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon-calon SPM 2020 ingin mengucapkan selamat menghadapi peperiksaan Maharat Al-Quran dan peperiksaan SPM 2020. All the best! Didik TV KPM. Itu dia mesej daripada pelajar-pelajar daripada SMK Kuala Lumpur kan? Ya, All the best! Wah, sikit je. Tapi padat mesej tersebut. Okey, seperti biasa sebelum kita nak mulakan sesi pembelajaran kita, Ustaz katanya ada trademark kan? Ya, betul. Tapi simpan dulu Ustaz. Simpan dulu sebab kita akan buat bersama-sama dengan pelajar-pelajar bagi sekolah pilihan hari ini. Nak tahu apa trademark tersebut? Katanya ada tepuk-tepuk je. Betul. Nanti. Okey, sebelum pasti dalam Road to Success SPM 2020. Rahsia. Didik TV KPM. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19.
KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, kepada anda yang baru saja menyaksikan kami, pada petang ini kita akan belajar bagi subjek Maharat Al-Quran bersama dengan Ustaz Jo. Kalau kita nampak, dia dah tak sabar-sabar dah nak buat trademark tu. Tapi Ustaz, relax dulu Ustaz, minta bersabar. Okey, dah seperti biasalah kan. Ramai menantikan siapa pula sekolah pilihan pada petang ini yang akan bersama dengan kita. Kita tengok siapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Syifa, Sofi dengan Alia tak nak on mic ke? Waalaikumsalam. Ada pun mereka. Baik, sebelum kita nak mulakan kita punya sesi pembelajaran kita seperti biasa, sila patuhi segala SOP, kerap cuci tangan, menjaga jarak 1 meter dan saya pasti anda semua dah tahu kan mengenai SOP tersebut. Baik Ustaz, mungkin boleh perkenalkan seorang demi seorang Ustaz, pelajar-pelajar ni siapakah mereka dan sekolah dari mana tu Ustaz Jo? Okey. Yang sebelah kanan tu anak anda Khairul Ikhwan. Khairul Ikhwan. Khairul Ikhwan. Segak orangnya. Okey, seterusnya Hafiz Bahri, Okey. Razin Iman, Syifa Sofi, Nur Zulaikha dan Alia Farisha. Alia Farisha. Semua apa khabar? Okey baik? Dah makan? Okey, alhamdulillah. Baik, macam tadi kan, mungkin ramai menantikan apakah trademark yang kata Ustaz nak buat tu. Tapi sebelum tu saya minta adik-adik kita boleh tak on mic tu? Cuba kita on mic. Semua? Boleh. Semua Boleh. tahu kan? Semua Boleh. tahu kan trademark daripada Ustaz Jo sebelum nak start kelas macam mana? Ustaz, jom kita buat sama-sama bersama dengan penonton-penonton Didik TV ini. Okey. Okey, bersedia? Sedia? Road to Success! Boleh. Siapa boleh? Saya boleh. Saya boleh. Anda semua boleh lakukan, insya-Allah. Ya, itu dia. Tepuklah sikit untuk Ustaz. Wah. Okey, inilah semangat yang kita nak pada petang ini dan saya pasti Ustaz pun dah tak sabar-sabar, semangat berkobar-kobar untuk mengajar anda semua bagi subjek Maharat Al-Quran. Dipersilakan Ustaz Jo. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, Maharat Al-Quran, teknik menjawab kertas 1 dan 2. Kertas 1 dan 2. Tapi kertas 1 sebenarnya pelajar-pelajar telah selesai menduduki peperiksaan kertas 1 5302/1. Cuma sekarang untuk 18 hari bulan 3 nanti hanya kertas 2 sahaja. 5302/2. Okey? Okey. Jadi untuk subjek Maharat, mungkin ramai lagi yang tertanya-tanya apakah sebenarnya subjek Maharat itu sendiri. Subjek Maharat sebenarnya satu subjek yang barulah. Subjek yang baru yang mana calon 2020 generasi yang ketiga mengambil SPM. Untuk kali ini baru tahun yang ketiga. Tahun ketiga. Tahun Baik. ketiga. Okey. Jadi untuk dia Maharat ini kemahiran Al-Quran. Kemahiran Al-Quran dia hanya 35 buah sekolah saja yang mengambil kurikulum bersepadu tahfiz ini, subjek Maharat Al-Quran. Baik. Okey. Jadi sebelum kita orang kata pergi lebih jauh mengenai teknik menjawab, strategi bagaimana awak nak skor A dalam Maharat Al-Quran ini, Ustaz nak ingatkan aspek yang terpenting sekali, iaitu kita kena hablum minallah wa hablum minan nas. Kita kena jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan manusia, Akmal. Baik. Itu orang kata paling basic. InsyaAllah kalau kita jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, insyaAllah apa-apa yang kita buat sekalipun insya-Allah akan berjaya dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, ini teknik
Hafz an Asim yang orang kata nak kata direka oleh ustaz sendiri pun boleh juga. Ustaz terfikir bagaimana nak bantu, orang kata nak senang bagi pelajar mudah tahu apa dia, bagaimana untuk mendapat skor A+. Ustaz buat satu kaedah iaitu dengan kaedah Hafz an Asim. Kenapa ustaz memilih Hafz an Asim ini? Sebab Hafz an Asim ini adalah bacaan yang kita ikut imam qiraat, bacaan kita Hafz an Asim. Akmal. Jadi bacaan kita duk baca Quran hari-hari itu kita ikut imam ni lah, imam qiraat Hafz an Asim ni lah. Jadi sebab itu ustaz memilih Hafz an Asim. Dan bukan kita saja. Bukan kata di Malaysia saja. Dalam kajian, menurut ada satu kajian tu dalam 95% di atas muka bumi ini menggunakan bacaan Hafz an Asim ini. Jadi sebab itu ustaz memilih Hafz an Asim. Apa diakah teknik Hafz an Asim itu? Iaitu hash untuk hafal. Hash untuk hafal. Jadi tak dapat tidak subjek ni memang paling utama sekali memang subjek yang menghafal. Memang subjek yang menghafal. Kena hafal. Kena hafal. Tak hafal sukar untuk dapat A+. Bukan kata tak boleh dapat A, tetapi sukar sedikit. Okey. Yang kedua amal. Amal. Sebab apa kena amal? Sebab kita ada belajar qiraat. Belajar qiraat kita kena tatbik, iaitu kita kena laksanakan, praktikkan. Barulah kita boleh kata jawab dengan lebih mudah dalam subjek maharat itu. Yang seterusnya F, kena faham. Kena faham. Kalau tak faham macam mana? Macam mana kita nak jawab? Kena faham soalan, kena faham apa yang kita belajar. Barulah insya-Allah kita dapat jawab. Dan S untuk skor. S untuk skor, A an untuk A, dan Asim untuk A+. Untuk A+. Jadi itulah teknik yang ustaz reka sendiri, iaitu Hafz an Asim supaya pelajar boleh ingat. Okey, seterusnya ini format kertas soalan maharat 5302/1. Ustaz ceritakan serba sedikit saja kerana pelajar telah selesai untuk kertas 1. Cuma ustaz nak bagi tahu dia ada kaitan, kertas 2 dengan kertas 1 ni ada kaitan. Kertas 1 kita kena dapatkan 60 markah. 60 markah, dan ustaz percaya sebelum ni pelajar dah dapat buat yang terbaik, dan ustaz doakan semoga berjaya mendapat 60 markah. Jadi kita tinggal hanya 40 markah sahaja lagi untuk kita nak capai 100 markah. Nak capai 100 markah. Nak capai A+. Okey. Jadi ini contoh masa peperiksaan tilawah Al-Quran lah. Tilawah Al-Quran. Dia macam ni ustaz Okey, macam ni. Macam ni. Senario dia macam ni lah. Okey, senario dia macam ni. Kertas 1 ni dia ada 5 soalan saja. Dia ada 5 soalan dan pelajar baca. Soalan 1 hingga 5 wajib. Semua wajib jawab. Semua wajib jawab. Dan soalan yang pertama iaitu soalan qiraat. Soalan yang kedua, ketiga dan keempat maratib Al-Quran. Dan yang kelima qiraat surah Al-Baqarah. Hanya surah Al-Baqarah tu hanya ayat 1 hingga 25 sahaja. Hanya ayat 1 hingga 25 sahaja. Dan termasuk juga surah Al-Fatihah lah untuk soal awal itu tadi. Okey. Jadi ini contoh sajalah untuk kertas 1 yang awak dah lalui sebelum ni, surah Al-Fatihah tadi. Okey, yang ni maratib Al-Quran. Maratib Al-Quran ni dia ada soal sani untuk bacaan hadar. Bacaan hadar ni bacaan yang cepatlah. Yang kedua soal salis, bacaan tadwir, bacaan seperti kita dalam solat, dan bacaan tartil, bacaan yang lambatlah. Okey, itu contoh dia lah. Ini soalan yang kelima, contoh dia soalan qiraat dalam surah Al-Baqarah. Okey, seterusnya pelajar harus ingat markah tilawah 60 markah. 60 markah. Okey. Jadi bertulis hanya 40 markah sahaja.
Okey, jadi inilah yang kita nak cerita hari ini, Akmal. Inilah format kertas soalan Maharat 5302/2, kertas 2, kertas 2. Okey, jenis instrumen ujian bertulis lah. Dia ujian bertulis. Kalau yang tadi ujian tilawah, dia baca, dan ini bertulis, bertulis. Okey. Dia bersifat objektif pelbagai bentuk. Dia ada objektif pelbagai bentuk. Nanti Ustaz akan tunjukkan contoh nanti. Dan dia juga ada subjektif. Subjektif. Dia ada bahagian A, bahagian alif dan bahagian ba pula, Kamal. Oh, dua bahagian. Dua bahagian pula. Tadi kertas 1, kertas 2. Tapi dalam kertas 2 ni ada dua bahagian pula. Iaitu bahagian alif dan bahagian ba. Okey. Okey, bahagian alif itu tadilah yang objektif pelbagai bentuk. Okey. Jadi konstruk yang diukur pengetahuan, pemahaman, kemahiran, aplikasi. Jumlah soalan maknanya wajib jawab semua soalan. Bahagian alif wajib 1 hingga 20, wajib semua jawab. Dan bahagian ba wajib semua juga jawab. Kalau sebelum ni pelajar-pelajar dah ambil PT3, dia berbeza dengan PT3. PT3 dia 70% di kertas 1, 30% sahaja di kertas 2 bertulis. Okey. Okey. Jadi dekat situ format dia pun dah berbeza dah. Dah berbeza dah. Okey. Dan PT3 tadi Ustaz nak bagi tahu, maknanya awak jawab sebelum ni hanya 3 soalan sahaja. Pilih 3. Daripada 4, pilih 3. Jangan tertukarlah. Jangan tertukar. Ini SPM wajib jawab semua. Kalau PT3 ada 4 soalan untuk bahagian ba, pilih 3 dan wajib jawab soalan yang pertama. Itu PT3. Jangan tertukar. Jangan tertukar. Ini wajib jawab semua soalan. Okey, jumlah markah 100%, wajaran dia 40%, masa menjawab dia 1 jam 30 minit. Okey, yang ni semua Ustaz rasa kamu semua dah mahir lah. Pelajar-pelajar dah mahir. Okey, ini contoh ujian bertulis nantilah. Supaya kamu rasai macam mana contoh ujian bertulis nanti. Okey. Bidang maharat, bidang maharat itu sendiri. Bidang maharat ada 5 bidang, iaitu yang pertama tilawah Al-Quran, tilawah Al-Quran. Yang kedua tajwid, tajwid Al-Quran. Inilah yang Akmal tanya tadi, Akmal. Ya. Dalam subjek maharat ada apa? Ada apa bidang? Yang inilah yang akan belajar dalam bidang maharat. Manhaj dan tarjim qiraat. Tatbiq al-qiraat dan resam Osmani. 5 bidang ini pelajar-pelajar mesti kuasai. Mesti kuasai. Untuk mendapat skor A+ dalam subjek maharat, mesti tahu bidang apa yang kamu belajar dan apa yang ada dalam subjek maharat itu sendiri. Okey, seterusnya pembahagian konstruk mengikut bidang. Ada bacaan dan ada pengetahuan, pemahaman dan kemahiran. Okey, bidang tilawah. Tilawah keterangan membaca mengikut maratib, tartib, tadwir dan hadar. Ini yang Ustaz dah cerita, ini untuk kertas 1, tilawah qiraat. Okey, untuk kertas 2, tajwid maknanya kena faham, kena memahami hukum makhraj huruf, sifat huruf, wakaf dan ibtidah dalam bidang tajwid. Dalam bidang qiraat memahami kaedah qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah. Kita hanya belajar qiraat sab'ah saja, Akmal, dalam subjek maharat ni. Kalau sebelum ni qiraat ni ada yang qiraat 10, tetapi kita hanya belajar qiraat 7 saja. 7 saja, 7 imam saja. Okey. Okey, dan ada resam. Resam memahami kaedah bentuk resam Osmani. Resam Osmani ni Al-Quran yang kita baca sekarang lah. Al-Quran yang kita baca tu tulisan dia resam Osmani. Okey. Okey, seterusnya calon perlu memahami keseluruhan tajuk, keseluruhan topik yang ada dalam buku teks maharat. Kalau pelajar perasan, ini Ustaz ambil dalam buku teks maharat, kan. Jadi Ustaz percaya masih ada lagi di kalangan pelajar ni yang belum khatam. Belum khatam lagi buku maharat Al-Quran. Sebab apa Ustaz kata macam tu? Okey, sebab Ustaz pernah test
dia tak tahu tajuk berada kat mana, dalam buku yang mana, tingkatan 4 ke tingkatan 5. Ustaz tak nak test dia orang pula ke Ustaz? Cuba kita test Hairul ke, Hafiz ke, Syifa ke, Razi Iman ke. Okey, kita test inilah Khairul Ikhwan lah. Khairul Ikhwan. Ustaz mesti dia macam, aduh Abang Akmal ni dia pergi tanya Ustaz pula. Okey, Khairul Ikhwan. Dalam tajuk tingkatan 4 ada apa? Ada apa? Makhraj al-huruf. Okey. Lagi? Sifat huruf. Sifat huruf. Okey, imam yang kita belajar dalam tingkatan 4 berapa imam? 3. 3 imam. Okey, betul Akmal. Betul. Betul. Kenapa Ustaz pun agak kurang pasti dengan jawapan tersebut? 3. Imam 3, tetapi imam ni dia ada Pecahan-pecahan lagi. dia ada anak murid dia. Oh, anak murid dia. Setiap imam dia ada 2 orang anak murid dia. Okey. Setiap imam dia. Jadi kalau kita kata nak kira yang betul semua imam, jadi 9. 9. 9. Tetapi betul lah jawapan dia tadi 3 tu sebab imam yang besar. Yang jawapan diberikan oleh Ikhwan kan? Ikhwan, betul. Saya pasti Ikhwan lepas ni akan membenci saya. Gurau-gurau Ikhwan Okey. Alright, seterusnya Ustaz Jo. Okey, seterusnya. Okey, ini tingkatan 5 pula. Okey. Okey. Sama juga tadi. Nak test juga ke tidak nak? Tadi saya nampak Alia Farisha angkat tangan tadi. Okey. Boleh? Okey, Farisha. Okey. Bila saya ni Ustaz. Apa dia tajuk yang ada dalam tingkatan 5? Beberapa tajuk lah yang Farisha boleh sebutkan. Ada tajuk Imam Ibnu Amir Asyami. Okey, betul. Ada tajuk Imam Hamzah Al-Kufi. Okey. Ada tajuk pasal wakaf. Okey, cukup. Nanti kalau kita bagi dia, nanti dia pula yang dia yang ada kat sini nanti. Habis Ustaz nak cari makan lepas ni. Okey, bagus okey, jadi insya-Allah kalau nampak, dah okey Akmal, kalau dah tahu orang kata tajuk-tajuk yang kat mana tajuk tingkatan 4, kat mana tajuk tingkatan 5, maka senanglah untuk nak jawab soalan. Taklah kita tercari-cari Pastikan pelajar-pelajar tolong orang kata khatam buku teks tingkatan 4 dan 5. Kalau ustaz pesan kepada anak-anak ustaz di sekolah, ustaz pesan pastikan orang kata tak khatam baca pun khatam selak. Belek-belek tengok sampailah ke akhirnya dari kulit ke kulit supaya tahu apa yang ada dalam buku teks itu. Supaya kita tak terfikir betul aku pernah belajar ke tajuk ni. Okey itu Okey, seterusnya purata menjawab. Okey, purata menjawab. Hanya lebih kurang 1 minit saja bagi bahagian alif untuk satu soalan. Bahagian alif ni ada 20 soalan saja. Jadi satu soalan 1 minit. Satu soalan 1 minit dan 2 minit bagi bahagian ba. Okey. Jadi kena hati-hatilah. Sebab kita hanya ada masa 1 jam 30 minit sahaja. 1 jam 30 minit sahaja. Okey. Kenapa tidak dapat A+? Ini yang kita nak tahu ni Ustaz. Ini yang kita nak tahu Akmal. Ini yang kita nak bagi tahu kepada pelajar. Kenapa dia tidak dapat A+? Mungkin sebelum dia tak perasan. Mungkin. Okey, yang pertama, kerana tidak faham istilah soalan. Tidak faham istilah soalan. Bila tak faham istilah soalan, bagaimana nak jawab soalan? Bagaimana nak jawab soalan? Kita tanya lain, dia jawab lain. Jadi memang tak dapat markah lah. Jadi kena faham istilah soalan. Apakah istilah soalan itu? Nantikan selepas ini Ustaz akan tunjukkan apa istilah-istilah soalan yang ada dalam subjek maharat itu sendiri. Baik. Okey. Seterusnya qiraat tidak mantap. Qiraat tidak mantap Akmal. Macam mana nak ni? Nak memantapkan. Sebab kita dalam subjek maharat itu sendiri ada qiraat. Jadi cara nak mantap qiraat tu ada cara dia, bukan tak ada. Ada cara dia. Sebab qiraat ni mesti kita tatbik, mesti kita laksanakan, mesti kita amalkan. Apa yang saya buatlah Kamal di sekolah, okey.
dengan pengetua kami sendiri, okey, mengarahkan orang kata pelajar ni bila solat dalam solat jemaah, sebab dia orang berada kat asrama, jadi solat jemaah hari-hari. Jadi dalam solat subuh bacalah qiraat. Dalam solat maghrib bacalah qiraat. Dalam solat isyak baca qiraat. Jadi kita bahagi, okey, imam, contoh siapa yang jadi imam hari itu, subuh, okey, dia baca imam apa, okey, ayat mana sampai ayat mana, imam apa, jadi semua pelajar pun boleh tahu. Jadi untuk pengetahuan Akmal dan semua, qiraat ini belajar hanya di tingkatan 4 dan 5. Tingkatan 1, 2, 3 belum belajar lagi. Belum belajar lagi qiraat. Jadi tingkatan 4 dan 5 baru belajar qiraat ini. Jadi bila macam ni, bila jadi imam pun baca qiraat, jadi adik-adik pun dapat sama tahu dan qiraat. Dan dalam masa yang sama juga tolong orang kata walaupun subjek maharat 18 hari bulan 3 lambat lagi, dalam solat bacalah qiraat. Sebab pelajar dah belajar, dah tahu macam mana cara bacaan, buatlah persediaan dan baca. Orang kata bila sampai subjek maharat dah tak susah dah untuk bahagian qiraat. Sebab dia dah biasa dah. Sebab dah biasa dah. Biasakan. Dah biasakan, dah buat dah. Mungkin ada sekolah-sekolah lain yang dah buat, tapi kalau yang belum buat, cubalah. Insya-Allah orang kata boleh membantu pelajar mendapat keputusan cemerlang. Insya-Allah. Seterusnya yang ketiga, tidak hafal ta'rif. Tidak hafal ta'rif. Okey, ta'rif ni memang wajib hafal. Wajib hafal. Sebab jawapan dia sebiji, Akmal, ikut buku teks. Okey. Jawapan dia sebiji. Dia kena, orang kata, fakta, kenyataan. Jadi pelajar tidak kena hafal ta'rif. Kena hafal ta'rif. Jadi ta'rif dalam subjek maharat ni banyak. Banyak. Sebenarnya tajuk dalam maharat ni banyak. Sebab tu nak dapat A tadi, senang tak senang, susah jugalah kan. Sebab kena hafal ta'rif yang banyak. Dan mungkin boleh tertukar ta'rif. Jadi ta'rif perlu hafal. Perlu hafal. Tak boleh kita nak reka sendiri ta'rif. Kena hafal. Okey, yang seterusnya tidak menguasai bahasa Arab. Bila tidak menguasai bahasa Arab, jadi tidak faham soalan, kan? Jelas soalan dalam bahasa Arab sebenarnya, Akmal. Maharat Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Jadi bila tidak faham bahasa Arab, apa yang dia tanya? Jadi ini boleh orang kata mengganggu. Mengganggu. Jadi nak jawab soalan tak boleh. Jadi bahasa Arab pastikan kena kuasai. Okey. Jadi ini strategi menjawab soalan. Okey. Sebelum Ustaz pergi kepada strategi ni, Ustaz nak bagi tahu apa ni? Kalau lepas ni Ustaz akan terangkan, nampak benda ni orang kata simple. Nampak simple je, Akmal. Benda-benda orang kata yang basic je. Tetapi yang ni lah Ustaz nak bagi tahu. Walaupun basic, ramai pelajar-pelajar kita buat salah. Dia orang kata tidak membantu dan mengurangkan markah. Kena ingat, satu markah dia tak akan jadi 100 markah. Bila hilang satu, betapa pentingnya satu ni, Akmal. Satu ni betapa penting. Kalau tak cukup satu, tak jadi 100. Kan? Betul. Jadi pentingnya satu ini, satu markah. Jadi bila Ustaz ceritakan nanti, tolong dengar betul-betul. Okey, wajib jawab semua soalan. Yang pertama sekali Ustaz dah terangkan tadi, wajib jawab semua soalan. Jangan tertukar dengan kertas PT3. Okey, jawapan hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang dibekalkan. Jawapan mesti dijawab dalam buku yang dibekalkan. Kenapa? Ustaz kata macam ni? Sebab ada pelajar dia menjawab dalam kertas soalan. Okey. Dia menjawab dalam kertas soalan di bahagian alif. Bahagian alif dia jawab dalam kertas soalan, tetapi bahagian ba dia jawab dalam buku jawapan. Okey, bila macam ni dia terpaksa menghantar dua-dua. Soalan kertas pun dihantar, jawapan pun dihantar. Jadi ini berlaku. Ustaz dengan pelajar Ustaz pun peperiksaan dalaman apa semua ada berlaku. Jadi dia kena biasakan sebenarnya, Kamal. Sebab
pelajar dibiasakan menjawab orang kata soalan bahagian alif tu di kertas soalan. okey. Jadi dia sekarang dah orang kata dah daripada awal dah kena biasakan jawab dalam kertas kajang, dalam buku jawapan. Dah tak boleh dah kita orang kata jawab dalam kertas soalan, lepas tu bahagian ba jawab dalam kertas ni. Dia terbawa-bawa dalam SPM. Terbawa-bawa. Okey, sebab itu Ustaz kata maknanya jawapan hendaklah ditulis dalam buku jawapan. Okey, tidak perlu menyalin soalan, terus tulis jawapan bagi soalan bahagian alif di buku soalan. Okey, kalau Akmal tengok soalan ni, apa strategi ni yang saya perkatakan? Yalah, nampak macam pelik lah kan? Tidak perlu Tapi salin sebenarnya soalan. ia dapat menjimatkan masa. Betul, Akmal. Sebab ada pelajar yang buat. Oh, dia salin balik soalan Dia salin tersebut. balik soalan dan dia jawab. Dia sebenarnya tak salah Ustaz kan? Dia tak Cuma salah. dia makan masa. Cuma makan masa. Okey. Merugikan masa. Okey. Sebab nanti Ustaz akan tunjukkan cara jawapan untuk bahagian alif. Yang ni yang saya cerita untuk bahagian alif. Bahagian alif maknanya bahagian alif soalan 1 hingga 20 tu ada pelajar yang dia salin soalan balik dan dia jawab. Sebenarnya tak perlu. Letakkan jawapan sahaja. Nombor soalan, jawapan terus. Betul. Okey. Lepas ni Ustaz tunjuk gambaran macam mana jawapan yang awak nak buat ringkas. Satu muka surat sahaja. Tapi perkara ini soalan. memang selalu terjadi ke Ustaz, yang mana pelajar-pelajar ia menyalin soalan dan terus memberikan jawapan juga? Ya, berlaku. okey. Ini berlaku. Sebab itulah apa ni Ustaz ingatkan supaya kata selepas pada ni tidak berlaku lagi benda-benda macam ni lah. Okey, untuk Baik. menjimatkan masa. Okey, seterusnya kenal pasti dan fahami kehendak soalan. Yang ni memanglah kita kena kenal pasti dululah. Kan? Barulah kita boleh jawab. Okey. Lazimnya satu atau dua pilihan jawapan yang tidak tepat, satu jawapan pengganggu dan satu jawapan yang tepat dalam bahagian alif. Okey, bahagian alif ni Akmal, dia OPB tadi, objektif pelbagai bentuk. Okey, dia sebenarnya soalan tu dah ada jawapan. Dah ada jawapan, cuma pelajar perlu pilih sahaja. Pilih sahaja yang mana betul. Okey, masukkan. Dia ada juga soalan berbentuk tanda raih dan pangkah. Okey. Dia maknanya dah ada jawapan. Dia senang untuk dijawab, tetapi senang juga untuk hilang markah. Senang untuk hilang markah. Sebab bila dia dah salah jawab, maka salahlah. Dia berbeza dengan bahagian ba, soalan subjektif. Mungkin kita kata boleh bantu lagi, boleh daripada 3 markah boleh jadi 1 markah. Tetapi yang ni maknanya bila dia salah, jawapan dia salah, memang salah lah. Memang hilanglah markah dia. Sayanglah. Sayanglah. Memang sayang, betul-betul sayang. Ya. Okey. Yang seterusnya, nombor dan susunan jawapan mestilah sama dengan nombor soalan. Okey. Kenapa saya cakap macam ni, Akmal? Sebab ada pelajar yang tersilap tulis nombor. Contoh 1 hingga 20 tadi. Okey, kemungkinan dia terbiasa jawab dulu dalam kertas soalan. Okey, jadi dia nak salin balik dalam kertas jawapan, kemungkinan masa tak cukup ke apa, dia tulis soalan 1 2 3 4 tak ada, 1 2 3 5 6 7 8 9. Okey, contohlah kan. Ya. Jadi dia masukkan jawapan, bila dia salin balik 1 2 3 betul. Soalan yang keempat tadi, jadi dia tulis kat situ 5 nombor. Nombor 5 tak ada nombor 4, tapi jawapan dia jawapan nombor 4. Macam tu. Ya. Jawapan nombor 4. Okey. Jadi bila macam tu, maknanya semua jawapan jadi salah. Yelah. Semua jawapan jadi salah lah. Yang betul 1 2 3 tadi tu je lah. Dia macam terlompat kan? Ya. Dia macam Dia terlompat. Jadi hati-hati, kena hati-hati. Ya. Sebab tu apa yang Ustaz nak terangkan ni, orang kata yang berlaku, benda simple tetapi berlaku. Berlaku. Okey. Seterusnya, tulis jawapan dalam bahasa Arab. Ini wajiblah. Tulis dalam bahasa Arab, jangan tulis dalam tulisan Rumi ataupun tulisan Jawi, tak boleh. Maknanya semua kena dalam bahasa Arab. Pernah ke Ustaz bekas-bekas calon SPM ni menulis jawapan dalam bahasa Rumi? Bahasa biasa? Bahasa Rumi tak ada, Kamal. Tetapi tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Okey. Kemungkinan dia tak tahu maksud apa yang dia nak sampaikan. Dia pun buat dalam tulisan Jawi.
Tapi itu pun walaupun kehendak soalan dan jawapan diberikan itu adalah betul, tapi memang memang salah. sebab kena wajib kan Ya, betul. jawapan dalam bahasa Arab. Ya, betul. Okey. Lah. Ingat jangan sesekali lah tulis dalam tulisan Jawi. Okey. Okey. Seterusnya, sekiranya terdapat soalan yang calon kurang yakin jawapannya, calon seharusnya menjawab soalan seterusnya. Ini orang kata biasalah, maknanya kalau awak tak yakin nak jawab, tinggalkan dulu. Jangan duk fikir lama, habiskan masa kat situ saja. Tinggalkan dulu, terus ke soalan yang lain, tetapi mesti tinggalkan ruang jawapan untuk ke soalan yang seterusnya. Ada Kemal, ada yang orang kata pelajar ni dia tak tinggal. Bila dia tak tinggal, jadi dia dah lupa dah. Bila dah habis jawab, semak-semak dah tak ada ruang kosong kan, dah jawab semua, dia ingatkan dia jawab semua. Rupa-rupanya tertinggal satu soalan. Itu bahaya Ustaz. Bahaya, memang bahaya. Memang bahaya. Terus tinggalkan ruang untuk jawapan itu dan terus jawab soalan yang seterusnya. Ya. Okey, tinggalkan ruang kosong bagi inilah yang saya ceritakan tadi, tinggalkan ruang kosong. Seterusnya susun jawapan mengikut soalan dan bahagian soalan. Ini pun sama bahagian ba. Maknanya kena susun jawapan mengikut soalan dan bahagian soalan. Soalan alif, okey, kalau lah kata soalan alif, dia ada anak dia pula. Ada soalan satu, soalan dua. Maknanya kena susun betul-betul. Susun betul-betul. Okey. Tulis nombor jawapan, nombor soalan, contoh soalan ba dalam buku jawapan juga ba. Ada yang berlaku kadang-kadang mengelirukan orang kata guru, mengelirukan guru. Kata soalan alif, lepas tu alif dia pergi gunakan orang kata nombor satu, nombor dua, jadi menyebabkan mengelirukan. Sepatutnya ikut, kalau kata soalan itu alif, jawapan dia alif. Kalau soalan itu ba, jawapan dia ba lah. Gitu. Maknanya ikut je semula. Bukan salin soalan, salin nombor soalan. Okey. Seterusnya, elakkan menulis jawapan dalam bentuk poin, pastikan ada nombor jawapan. Kadang-kadang terkeliru. Sebab apa? Bila kita buat dalam bentuk poin, tak tahu ini jawapan yang untuk soalan yang mana. Pastikan ada nombor jawapan. Adakan nombor jawapan. Okey. Okey, yang ni takrif dari segi bahasa dan istilah, mesti gunakan ayat buku teks. Ini Ustaz dah terangkan tadi. Maknanya mesti wajib gunakan orang kata ayat dalam buku teks. Kena hafal lah. Kalau tak hafal, macam mana nak jawab? Tak boleh reka sendiri. Kalau reka sendiri memang tak kenalah, tak betul. Okey, jangan takut untuk conteng kertas soalan. Ini biasa dalam exam yang lain pun sama juga. Maknanya jangan takut conteng kertas soalan. Sebab apa kadang-kadang pelajar ni nak bersih je soalan dia. Buat apa nak bersih? Dia nak simpan Ustaz. Nak simpan. Dia nak sayang. frame kan, dia nak frame soalan tu. Sayang. Itulah yang saya pelik. Banyak kali dah saya bagi tahu, maknanya conteng kertas soalan tu. Dapat saja kertas soalan tu, terus conteng. Terus conteng. Tapi conteng tu janganlah conteng kita kata. Ada juga yang conteng dengan orang kata melukis benda-benda lain sebab tak dapat jawab kan. Masa pun banyak lagi kan. Masa pun banyak dia lagi. Dia pun nak lukis apa? Tak Lukis pemandangan apa. Tiba-tiba muka saya pun ada dalam kertas. Hebat. Tak ada lah. Dia betapa seni tu. Betapa seni. Okey. Jadi jangan takut conteng soalan. Dapat orang kata terus mulakan soalan mana yang penting apa semua, ataupun jawapan yang kita dah hafal, takut lupa, tuliskan dahulu. Tuliskan dahulu. Okey. Seterusnya, memahami istilah-istilah dan konsep penting dalam buku teks maharat. Yang ni yang Ustaz dah bagi tahu, maknanya kena faham. Istilah-istilah dalam subjek maharat ni, satu istilah soalan yang kita kena faham, satu istilah qiraat, subjek yang bahagian qiraat, istilah-istilah kena faham juga. Kalau tak faham dalam istilah qiraat, apa dia? Isba' itu apa dia? Qasar apa dia? Tawasud apa? Macam mana nak ni? Jadi kena tahu, kena tahu. Barulah boleh jawab. Nanti selepas ini Ustaz tunjukkan antara orang kata istilah-istilah dalam subjek maharat itu sendiri. Okey. Seterusnya, semak ejaan kalimah. Semak ejaan kalimah kebiasaan calon akan lakukan dalam ejaan. Maknanya
biasalah dalam bahasa Arab kadang-kadang bila tersalah satu kalimah kadang-kadang dah jadi Maksud dia berbeza. berbeza. Jadi hati-hati. Kena semak betul-betul. Sebab itu kita kena ada masa yang cukup. 1 minit, 2 minit yang Ustaz ceritakan tadi, pastikan. Tapi tak perlulah nak tengok jam 1 minit maknanya tapi itu anggarannya. Pastikan orang kata biar masa kita cukup untuk kita semak semula. Ada hamzah ketak. Kena hati. Okey. Seterusnya, hafal, faham dan tahu manhaj tajwid, resam serta subtopik maharah buku teks. Baik. Okey, ini pun yang orang kata Ustaz dah kita dah borak-borak tadi. Maknanya kena hafal dan faham manhaj. Apa dia yang ada dalam yang ni manhaj ni dalam topik qiraat lah. Akmal, topik qiraat manhaj dia ada. Jadi kena tahu, kena faham. Baik. Ustaz, Okey. kalau saya nampak dari Ustaz kan, macam Hairul Ikhwan sedap dia minum air dalam cawan warna biru tu kan. Takkan dia seorang je minum kan, kita ni tak nak minum. Apa Ustaz, kita berhenti rehat dulu boleh Ustaz? Okey, boleh. Okey, anda semua jangan ke mana selepas ini Ustaz Hafizul akan sambung lagi pembelajaran bagi subjek Maharat Al-Quran semuanya selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, bali, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, pada petang ini kita bersama lagi dengan Ustaz Hafizul kita bagi subjek Maharat Al-Quran. Ustaz, ini kita dah tahu dah kan, orang kata macam mana berapa soalan, jumlah markahnya pun kita dah tahu, dan sekarang ini kita nak masuk ke latih tubi ya Ustaz Jo. Okey, ada sikit lagi dan insya-Allah kita sama. Sikit lagi tapi anda semua sila pastikan bersama dengan kami sampai ke penghujung rancangan. Okey Ustaz, jom kita sambung balik kita punya kelas. Okey.
Okey. Sebab apa Ustaz ceritakan benda-benda ni semua? Sebab benda-benda ni memang orang kata, macam Ustaz katakan tadi, yang pelajar selalu melakukan kesalahan. Menyebabkan boleh mengurangkan markah. Mengurangkan markah. Okey, seterusnya perhatikan markah soalan dan jawab berdasarkan markah. Contoh, berikan maksud izhar dari segi bahasa dan istilah. Okey, cara nak jawab soalan, mesti tengok markah. Mesti tengok markah. Kalau markah dia 6, mestilah jawapan dia pun mestilah banyak. Kalaulah kata markah 6, kita jawab hanya satu jawapan sahaja, maka tidak mendapat markah yang penuh. Pastikan tengok betul-betul soalan dia. Contoh, dia minta izhar dari segi bahasa, izhar dari segi istilah, dan 2 contoh izhar. Maka maknanya setiap soalan, dia ada 3 soalan situ, maknanya setiap soalan pastilah 2 markah setiap soalan. Jadi kita kena pandai, kita kena tengok ada berapa soalan dalam tu. Markah 6 dan ada berapa soalan. Kita jawab berdasarkan markah itu tadi. Baik. Okey. Seterusnya membuat latih to be soalan-soalan. Kena buat latih to be jugalah. Kena buat latih to be. Okey, teliti semula semua soalan yang bermasalah selepas selesai menjawab soalan. Okey, elakkan menulis nota cinta pada pemeriksa. Ada ke Ustaz? Ada. Okey. Tapi nasib baiklah saya tak jatuh cinta. Mungkin orang rumah tak tengok kot. Gurau Ustaz. Okey, inilah Ustaz kata contoh istilah soalan itu tadi. Contoh istilah soalan itu tadi. Okey, kalau awak tengok, okey, kita ada ini je istilah-istilah rotib, susungkan, ikhtar, pilih, imla, isikan, wafiq, suaikan, uzkur. Okey, ini antara istilah-istilah soalan yang biasa dalam soalan, dalam kertas soalan. Jadi kena ingat, kena tahu makna dia. Baik. Kalau kita tak tahu pun, contoh kata imla, isikan, tapi kita tak tahu makna dia, jadi kita buat yang lain. Payah juga. Payah juga, memang payah. Jadi kena tahu contoh istilah. Okey. Okey, ini pula istilah qiraat. Yang ni kita boleh test. Okey, istilah qiraat. Istilah qiraat ni dalam ada banyak dalam ini yang Ustaz sempat ambil lah dalam buku Maharat. Okey, isbaq. Okey, contoh isbaq. Apa dia contoh isbaq? Maknanya kita kena tahu isbaq itu apa, bacaan dia panjang, 6 harakat. Okey, contoh dia apa? Contoh dia apa? Yang ni boleh nak tanya pelajar ke Akmal? Ya Allah, Ustaz dipersilakan. Itu yang saya nantikan Ustaz. Ustaz tanya siapa? Kalau kita tengok tadi ada lagi pelajar yang belum ni kan menjawab soalan. Okey, kita cuba tanya Hafiz Bahari lah. Hafiz Bahari. Okey, Hafiz Bahari. Ini dia. Okey, Hafiz. Hafiz. On-kan mic. Okey, Hafiz. Ya, saya. Okey, okey, isbaq Hafiz. Okey, isbaq apa dia? Apa dia ni? Contoh dia, apa dia contoh dia? Isbaq ni bacaan 6 harakat. Okey. Contoh dia wama anzalna. Okey. Bagus. Saya rasa saya nak berguru dengan dia lah Ustaz Hafiz. Boleh ke Hafiz? Awak ambil extra kelas ke? Okey. Qasar pula apa? Siapa nak jawab? Qasar. Mungkin itu dia Razin Iman. Dipersilakan. Okey, Razin. Qasar ni bacaan luar kat. Okey. Macam Iza ulku. Iza tu kan ada alif lepas tu. So tu luar kat. Okey. Okey. Senang saja. Maknanya isbaq, tawassut, qasar, kalau dah tahu semua istilah dan contoh, maka senanglah untuk menjawab dalam qiraat itu nanti. Baik. Banyak Akmal, maknanya isbat alif, hazaf alif, isbat alif maknanya contoh dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, Maliki, kalimah Maliki itu maknanya kalau isbat alif kita baca macam biasalah, Maliki. Maknanya alif fathah tu kita baca. Tetapi kalau hazaf alif, maka kita buang alif itu tadi. Jadi kita baca cepat, Maliki. Maliki. Ini ada imam qiraat yang baca. Okey.
Jadi Taqul Islam dia jadi as-solah jadi as-solah. Jadi as-solah. Tarkik contoh bila khira. Huruf ra itu tadi dia nipiskan. Dia nipiskan. Dan banyak lagi lah yang pelajar perlu hafal dan tahu. Hafal dan tahu contoh yang ada dalam qiraat itu sendiri, istilah-istilah qiraat. Ya, Ustaz, kalau saya nampak Ustaz kan, Hairul Ikhwan dia macam tersenyum. Nasib baik Ustaz tak tanya saya. Nasib baik dia tak tanya saya. Dia macam lepas. Tak apa, kita akan tanya dia selepas pada ni. Okey, baik. Pasal dia Ikhwan. Okey. Ini dia bahagian alif. Ini contoh soalan bahagian alif, bahagian alif. Inilah yang Ustaz kata tadi, dia bahagian alif mengandungi 20 soalan. Soalan. Okey, ini antara orang kata contoh soalan OPB, objektif pelbagai bentuk. Okey, jawapan dah ada. Cuma pelajar perlu pilih sahaja. Perlu pilih sahaja. Pilih sahaja. Okey. Ustaz nak siapa suruh jawab? Tak ada Dia dah tahu ni. Sebab dia dah tahu dah. Sebab jawapan dah ada. Jawapan dah ada. Hanya meletakkan sajalah. Okey, saya nak tunjukkan, nak bagi tahu sebab ramai lagi Akmal di luar sana yang tak pernah tengok lagi, kemungkinanlah tak pernah tengok lagi orang kata soalan SPM yang sebenar. Okey, ini contoh yang Ustaz ambil soalan SPM sebenar 2019, tahun 2019. Tahun 2019. Okey, inilah contoh dan bentuk soalan dia. Jadi apa ni? Bila pelajar tahu, maknanya senanglah, maknanya untuk pelajar buat latih tubi nanti. Okey. Okey, dia ada betul, salah, pangkah. Salah pangkah. Okey. Okey. Dan seterusnya adalah ini. Ini maknanya dah ada jawapan. Maksudnya dekat sini Ustaz, pilihan jawapan sudah diberikan. Pilihan jawapan calon hanya meletakkan sahaja di setiap soalan tersebut. Betul. Okey. Jadi sebab tu saya kata dia senang, tetapi dia senang hilang markah. Dia senang hilang markah sebab bila dia pilih jawapan yang salah, maka terus salah. Terus salah. Ini antara contoh-contoh soalannya lah. Antara contoh-contoh soalan bahagian alif. Bahagian alif. Yang ni pula Ustaz, apa dia Ustaz? Dan ni pun sama juga sampai 1 hingga 20 tadi. Soalan 1 hingga 20. Okey. Baik. Okey, jadi inilah contoh jawapan untuk bahagian alif. Okey, dalam buku jawapan nanti pastikan pelajar orang kata menulis jawapan inilah. Menulis jawapan, terus tulis jawapan tadi. Nombor 1 contoh jawapan dia ya. Maknanya terus tulis. Tak perlu salin soalan. Ringkas saja, cepat je. Maknanya bila dah tahu jawapan, terus tulis dalam buku jawapan. Jangan orang kata tanda dulu dalam soalan. Lepas tu nanti last kali baru kita nak ambil balik, nak salin balik, tak perlu. Beginilah maknanya dalam buku jawapan awak nanti awak terus tulis terus tulis nombor 1 hingga 10, 11 hingga 20 dan jawab. Terus jawab supaya tidak tertinggal nombor. Tidak tertinggal nombor. Okey. Ini contoh orang kata susunan soalan yang saya nak bagi tahu, maknanya contoh soal awal. Okey, itu tadi gambaran dia. Maknanya contohlah kata soalan alif. Alif dia ada 2 anak pula, maknanya kita terus susun macam tu. Kalau dia ada 3 anak, terus susun 3 anak, nombor 1, 2 dan 3. Nombor 1, 2 dan 3. Maknanya susun. Kalau dia ada 1 saja, maknanya 1 sajalah. Jadi kita kena susun mengikut tu. Okey. Jadi sebenarnya banyak yang boleh cerita kat sini. Maka kalau tak boleh jawab soalan 1, tinggal dulu jawab soalan yang kedua, soalan yang ketiga, maknanya yang saya dah ceritakan tadilah. Okey, jadi inilah teknik menjawab soalan. Okey. Ini yang orang kata pelajar perlu hati-hati dalam menjawab soalan-soalan, bentuk-bentuk soalan yang sebegini. Contoh mal farqu al-qiraat al-Iman Hisham wa Ibnu Zakwan fi ma ya'ti. Contoh, okey.
Kenapa Ustaz ada warna merah, ada warna merah, ada warna kuning. kuning, biru. Okey. Ini yang Ustaz kata, maknanya jangan takut conteng soalan. Jangan takut conteng soalan. Dapat yang kita dapat kertas soalan, kita terus conteng. Dia nak apa? Mal farku, maknanya dia nak perbezaan. Dia nak perbezaan. Maka kita tahu, kita bulat tempat al farku itu tadi. Dia nak perbezaan apa? Perbezaan antara Imam Hisham dan Ibnu Zakwan. Dia nak beza. Apa dia? Pada ayat mana? Pada kalimah fazadahum dan kila itu tadi. Jadi dalam soalan Akmal, dia tak bagi. Ini dia tak bagi jawapan ni. Dia cuma bagi kalimah saja. Dia cuma bagi kalimah fazadahum dan kila. Okey, kita penuhkan. Dan petak-petak pun tak ada. Petak-petak pun tak ada. Jadi cara nak jawab dia, maka buatlah dalam bentuk jadual begini. Supaya orang kata senang pemeriksa tanda cari jawapan. Jadi kebanyakan pelajar dia jawab, kadang-kadang ada dia jawab dalam bentuk ayat. Dia jawab dalam bentuk ayat. Jadi pemeriksa susah nak ni. Jadi sebab kita pun kena jaga emosi pemeriksa juga kan? Betul lah Kemal. Emosi pemeriksa memang kena jaga. Memang kena jaga. Kena jaga. Okey. Jadi okey. Saya nak test pelajar lah. Silakan Ustaz. Saya tak sabar Ustaz. Saya tengok siapa yang kena. Okey. Siapa nak Ustaz nak tahu bacaan ni? Bacaan Hisham dengan Ibnu Zakwan ni dalam kalimah fazadahum dan kila ni. Siapa boleh? Itu Syifaq Sofi. Okey, Syifaq Sofi. Okey. Dipersilakan. Okey. Mic dah on. Buka mic. Okey. Alright. Okey, Syifaq. Okey. Fazadahum, kalau kita tengok dekat situ, dia tulis Hisham baca Fatah. Okey. Ibnu Zakwan pula baca Imalah. Okey. Macam mana bacaan dia? Kalau Hisham, okey. Fazadahum. Okey, Al-Fatah maknanya fazadahum. Maknanya dia baca dengan baris di atas lah. Baris di atas. Okey, baris di atas. Tapi kalau Ibnu Zakwan pula Syifaq macam mana? Kalau Ibnu Zakwan, Fazadahum. Fazadahum. Inilah qiraat Akmal. Qiraat dia berbeza-beza. Dia ada perbezaan dalam bacaan. Kalau kita tengok baris dia fazadahum. Memang fazadahum. Hisham baca dengan Al-Fatah. Al-Fat maknanya fazadahum. Ibnu Zakwan baca dengan Imalah, jadi fazadahum. Fazadahum. Kiraat dia kan? Kiraat dia. Tapi kita tengok yang kila pula ni. Okey, siapa nak jawab yang kalimah kila pula? Sebab kalau Ustaz tanya saya akan minta Ikhwan bantu saya. Okey, Ikhwan. Ikhwan cuba bantu. Cuba bantu Abang Akmal ni. Kalau Ustaz tanya saya lah. Tapi kalau Ikhwan tak nak jawab, tak apa. Saya ada Hafiz. Saya ada Iman. Okey, dan juga yang lain. Okey, silakan. Okey, Ikhwan. Hisham baca Ismam macam mana? Kalimah kila, Ikhwan. Kuila. 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 Bila Ismam, Hisham dia baca kuila. Okey, bagus, betul. Okey, kalau kasrah Ibnu Zakwan macam mana? Kila. Kasrah ni berbaris di bawah. Maknanya dia baca kila. Inilah farku. Maknanya kita kena tahu perbezaan. Apa dia perbezaan? Imam ni baca macam mana, imam ni baca macam mana, barulah kita boleh jawab. Sebab itulah tadi bila kita jadi imam apa semua tu, jadi kita tahu perbezaan-perbezaan. Okey, terima kasih anak dari Ikhwan tadi. Okey. Yang bawah itu tadi ini mal farku juga. Mal farku juga. Baina al-waqfu al-ikhtibari wal waqfu al-ittirari. Okey, jenis-jenis wakaf. Jadi perbezaan dia minta wakaf ikhtibari dengan ittirari. Yang ni saya nak Ustaz nak bagi tahu, maknanya bentuk jadual saja, susunan jadual. Awak boleh buat tadi dia tanya Hisham dengan Zakwan, boleh buat bentuk macam tu. Kalau perbezaan boleh buat juga jadual macam ni, maknanya supaya pelajar tahu nak buat jadual. Bila kata jadual macam mana Ustaz? Jadual inilah. Okay. Bila sebut jadual, inilah jadual dia. Okey. Okey, seterusnya
kam aujah al-qiraat lil Imam Hisham fi ba' al-waqf ala Hamzah mutatarrif. Okey. Kenapa? Kenapa ustaz merahkan di bahagian kam? Kam aujah. Okey, kam. Sebab inilah Akmal ramai calon-calon yang terlepas pandang. Okey, dia tanya kam aujah, maknanya dia tanya berapa wajah qiraat. Berapa wajah qiraat untuk Imam Hisham pada bab wakaf, pada bab wakaf atas Hamzah mutatarrifah ni. Okey. Jadi dia tanya kam, lepas tu dia tanya pula, dia suruh kita sebutkan pula wa uzkurha. Dia tanya berapa dan dia suruh sebutkan pula apa dia. Okey. Jadi ramai pelajar yang tertinggal jawapan untuk kam itu tadi. Dia dah jawab apa ni? 3 ni dia jawab, wa uzkurha dia jawablah. Okey, ibdal hamzah, ibdal ni, okey, ibdal hamzah, okey, dia dah jawab. Tetapi dia tertinggal menjawab berapa itu tadi. Okey. Soalan berapa tu dia tak jawab. Jadi ini kalau 4 markah, jadi 3 markah sahaja yang dapat. Dah hilang 1 markah. Dah hilang 1 markah. Dah tak dapat 100 markah. Okey. Jadi kena hati-hati Kena hati-hati. Okey. Okey, seterusnya ini okey. Ini penting juga. Ini penting juga. Okey. Yang ustaz nak bagi tahu kat sini, okey, boleh tengok dekat kalimah yakzibun. Yakzibun. Okey. Soalan dia had aujah al-qiraat lil Imam Hisham fi ma ya'ti. Maknanya dia tanya wajah qiraat Imam Hisham pada ayat di atas dan kalimah-kalimah dia iaitu fazadahum dan yakzibun. Fazadahum kita tak nak ulaslah. Okey, yakzibun itu. Yakzibun itu dia suruh kita datangkan wajah, maka jawapan dia yang betulnya maknanya dhammul ya wa fathul kaf wa tasydid azal. Maknanya yakzibun bacaan dia Imam Hisham baca jadi yukazibun. Yukazibun. Yakzibun dia jadi yukazibun. Okey, sekiranya pelajar orang kata lupa. Lupalah nak tulis. Okey, dah tahu bacaan yukazibun tetapi baris depan apa dalam bahasa Arab? Baris atas apa tasydid apa dalam bahasa Arab? Sekiranya pelajar lupa, pelajar boleh juga menjawab dengan menulis kalimah yukazibun. Oh, tulis macam tu sahaja. Tulis macam tu sahaja. Tulis yukazibun. Kalau tak ingat benda ni tadi, janganlah mau kita reka-reka saja jadi salah kan. Kita dah tahu sebenarnya kalimah dia jadi yukazibun. Maka tulislah yukazibun. Yukazibun. Tulis kalimah itu tadi. Dan dia juga boleh digunakan untuk kalimah yakhda'un. Jadi yukhadi'un. Dia boleh juga digunakan. Tapi bukan semua kalimah boleh guna macam tu, kawan. Bukan semua kalimah. Jadi kalimah-kalimah tertentu sahaja. Yang melibatkan orang kata tak ada tambahan-tambahan. Tak ada tambahan-tambahan. Ada juga yang kata kalimah sama, contoh kalimah al-anhar. Al-anhar. Okey, jadi bacaan dia contoh bitahqiq. Tetapi sama juga kalimah dia al-anhar juga. Tapi baca dia tahqiq. Dia tak boleh. Yang untuk kalimah ni tak boleh. Sebab dia ada kalimah tahqiq. Macam mana kita nak tahu bacaan tahqiq itu sendiri? Okey, ada yang kalimah yang boleh digunakan untuk kaedah ni, ada yang tidak boleh digunakan. Okey. Okey, seterusnya takrif wakaf lughah dan istilahan. Okey. Kalaulah kata bentuk soalan takrif ini, tulislah betul-betul. Lughah apa dia, istilahan apa dia. Kadang-kadang pelajar dia menjawab dalam bentuk satu ayat. Satu ayat. Jadi lughah dengan istilah bercampur. Menyebabkan guru bila nak menanda kena cari jawapan kepada pelajar pula. Jadi tolong, maknanya asingkan terus. Kalau ada 2 soalan, terus asingkan. Maknanya soalan untuk yang pertama dan jawapan untuk yang kedua. Pastikan asingkan. Okey, seterusnya teknik menjawab soalan. Okey, ini
wajah qiraat lil Imam Qalun An-Nafi' wal Imam Ibnu Katsir, wal Imam Ibnu Katsir. Okey. Yang ini ada berlaku kenapa? Bila kita tanya, terangkan wajah qiraat kepada Imam Qalun An-Nafi' wal Imam Ibnu Katsir. Tetapi pelajar dia silap, dia pergi menjawab Imam Qalun, Nafi', Ibnu Katsir. Sebenarnya Qalun An-Nafi' ni maknanya Qalun ni anak murid kepada Imam Nafi'. Jadi kita nak dua imam saja. Jawab untuk dua imam sahaja. Tetapi pelajar silap, dia pergi jawab Qalun, Nafi' dan Ibnu Katsir. Okey, satu lagi, bila dia jawab dalam bentuk ni, kadang-kadang dia tak tulis pun kalimah. Bila dalam kertas soalan, pertama, anu'minu ulaika tijaratuhum. Tetapi pelajar tak tulis pun kalimah. Kalimah apa yang nak diterangkan wajah qiraat. Terus tulis Imam Qalun baca gini, Imam Ibnu Katsir baca gini. Kadang-kadang sebab dia tak tahu jawapan yang ketiga, jadi dua jawapan saja. Ataupun dia tak tahu jawapan yang kedua, ulaika. Dia jawab dua sahaja. Bila dia jawab dua sahaja, soalan tiga, jadi kita tak tahu ini untuk kalimah yang mana dia jawab. Untuk kalimah yang mana dia jawab. Jadi sebab itulah, pastikan tulis semula kalimah itu dan nyatakan imam apa. Dan seelok-eloknya buatlah juga jadual. Seperti itu. Ini seperti ini. Okey. Itu baik. Penting. Penting Okey. Okey. Jadi ni kita boleh test ke, Akmal? Silakan. Mungkin kita adik Nur Zulaika, boleh ke Zulaika? Zulaika. Okey. Ya. Okey, Zulaika. Untuk kalimah anu'minu, Imam Qalun baca tahqiq. Okey? Macam mana? Anu minum. Tahqiq. Dia tak jelaskan hamzah tu. Anu minum. Dia bacaan dia tahqiq, maknanya anu minu. Anu minu. Okey, Zulaikha. Okey, terima kasih Zulaikha. Terima kasih Zulaika. Okey, mungkin Zulaikha akan ingat kalimah ni sampai bila-bila, dan insya-Allah bila keluar saja kalimah ni dalam exam, sekiranya keluar, insya-Allah Zulaikha boleh jawab, dan kawan-kawan lain pun boleh jawab. Amin. Anu minu, amin. Insya-Allah. Okey. Seterusnya. Okey. Ini contoh soalan yang biasa keluar, dia datangkan wajah dan minta contoh. Dia datangkan wajah, dia minta contoh. Ini biasa keluar dalam orang kata soalan qiraat. Dia ada dua bentuk. Satu, dia datangkan wajah, dia minta contoh. Ada yang dia datangkan contoh, dia minta wajah apa dia. Okey. Yang ni okey, kita tanya Hafiz Bahari. Boleh ke Hafiz Bahari? Atau mungkin kita boleh tanya Alia Farisha dulu. Alia Farisha dulu. Alia Farisha belum lagi. Okey. Boleh Alia? Okey, Alia. Okey. Hafiz tak sabar-sabar. Lepas ni. Okey, Alia. Silakan Alia Farisha. Okey, nombor 1 Alia. Bacaan saktah. Macam mana? Untuk Haf Anak Asim. Pilih mana? Saktah. Bacaan saktah. Boleh pilih kalimah. Okey, bacaan dia kalau wakilaman dibaca wakilaman, dia berhenti 2 harakat sekejap. Berhenti saktah ni maknanya menahan nafas lah kan? Dia tidak bernafas lah, dan sambung bacaan saktah. Okey, kalau imalah Farisha? Kalau imalah dia baca majreha. 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 Okey, bagus. Kalau tu rom wal ismam? Kalau rom ismam tu dia baca la tak mauna. La tak mauna. Okey. Kalau
dia ada dua, latak manuna, latak manuna. Okey, at-tashil? Tashil dibaca Jamiyu. Jamiyun. Okey, Okey, terima kasih Farisha. Terima kasih Farisha. Okey, insya-Allah semoga berjaya. Okey, kita ada lagi. Ni kalau Hafiz Bahari dia tak sabar tadi nak jawab. Ini hadiah untuk dia. Silakan Hafiz Bahari. Okey, silakan Hafiz Bahari. Datangkan wajah qiraat lil Imam Khalaf fi ma yati. Okey. Cuba Hafiz. Okey, untuk Imam Khalaf ni yang pertama untuk ayat tu adalah sawaun. Dia akan baca dengan isbah. So cara baca dia adalah sawaun. Okey, bagus. Selain itu alaihim. Okey, alaihim Imam Khalaf dia akan baca dengan dhammul ha wa iskam mim. Dia akan jadi alaihum. Okey, bagus. Baik. Alright. Seterusnya untuk yang ketiga adalah alaihim dan tahu dia akan baca bisakta wa tarakas sak. Dia akan baca sakta ataupun tanpa sakta je boleh. Okey. Okey, seterusnya untuk anzartahum anzartahum tu dia akan baca sama juga betul dengan sakta ataupun tanpa sakta. Okey. Dan seterusnya untuk la yu'minun dia baca dengan ibdal. Tapi pada keadaan berhenti saja dia akan baca dengan ibdal. Itulah. Ustaz nampak Ustaz? Ustaz tanya dia satu, dia jawab 5 semua. Itulah. Awak memang tak nak kongsikan kawan-kawan Hafiz Awak memang tak nak kongsikan kawan-kawan awak Dia jawab semua sekali. Dia memang macam tu. Dalam kelas pun macam tu. Tapi Hafiz hebatlah. Saya rasa Ustaz kan mereka semua ni sebenarnya dah bersedia dah untuk hari yang sebenar nanti. InsyaAllah. Tapi itulah Hafiz kau boleh lepas ni bagi-bagilah dekat kawan-kawan yang lain. Gurau Hafiz. Okey. Alright. Okey, seterusnya bayin aksam lakum. Okey, yang ni maknanya kata tulis nombor. Pastikan kita jawab bila dia tanya bayin aksam al-waqf. Kita dah tahu ada 4. Pastikan tulislah nombor. Maknanya 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Jangan tulis dalam bentuk ayat. Mengelirukan pemeriksa. Baik. Okey. Itu pun sama juga, yang bawah pun sama juga, tuliskan nombor. Okey. Seterusnya, okey, kita masuk ini contoh contoh soalan bahagian ba. Kalau tadi kita tengok contoh soalan bahagian alif dan ini contoh bahagian ba. Bahagian ba ada 4 soalan iaitu soalan awal hingga soalan rabi'. Kena wajib jawab semua. Wajib jawab semua. Setiap soalan ada alif, ba, jim, da dan ada juga yang alif ada 2 soalan ataupun ba ada 2 soalan. Okey, kita tengok. Okey. Okey, yang pertama ini soalan ta'rif. Ini biasa. Soalan yang pertama, soal awal dia tanya ta'rif. Ta'rif mana-mana kita tak tahu. Dia pilih ta'rif yang mana. Jadi kena baca semualah. Kena baca semua. Okey, jadi itu contoh. Ustaz nak bagi tahu sini, Ustaz nak tunjuknya sebenarnya contoh cara awak jawab. Dalam buku jawapan nanti, susunan jawapan maknanya macam inilah. Kalau dia tanya ta'rif, lurah, istilah, maka susun elok-elok lurah dan istilah. Kalau dia tanya contoh yang kedua itu uzkur, kaifiyah, ma'rifatul makharijul huruf. Kalau ada 3 maka dia tanya 3 markah tadi. Kita pun dah tahu ada 3. Maknanya kita kena jawab ketiga-tiga jawapan. Ketiga-tiga jawapan maknanya setiap satu jawapan 1 markah. Kalau kita jawab 2 lah markah, hilang satu markah. Pastikan tengok kesesuaian soalan dan markah. Kalau kata benda tu kita tahu ada 3, takkan 3 markah, jawab 1 je soalan, maka memang kita akan terus rugilah. 2 markah lagi. Okey. Jadi yang ni Ustaz sengaja datangkan 4 jawapan. Dia minta 2 saja. Had isnaini minhum ma'a zakaru adadu sifatha. Okey, dia kata datangkan 2. 2 sifat, 2 bilangan huruf dan sifat dia. Okey. Jadi Imam Ibn Jazari, kalau kita jawab Imam Ibn Jazari, lepas tu kita buat sab'at asyar, maknanya kita dapat 2 markah. 2 markah. 2 markah. Contohlah Akmal, kata dia jawab Imam Ibn Jazari dah betul dah. Tapi sini dia jawab contohlah asyarah je, dia jawab 10 saja. Sebenarnya 17.
Jadi jawapan dia hanya boleh satu saja, boleh di Imam Al-Jazari. Satu je lah boleh markah. Jadi cara jawab dia mesti orang kata ada bilangan dia. Siapa dan bilangan dia. Maka dapatlah markah penuh. Markah penuh. Tetapi sekiranya kata jawab semua macam ni, maka akan dipilih 2 sahaja yang betul-betul sempurna. Sempurna. Okey, ini seterusnya soalan Jim Amal Farku itu tadi. Jawapan dia macam nilah dalam kertas jawapan kita dalam buku jawapan nanti. Ini contoh-contoh saja. Contoh-contoh jawapan yang perlu orang kata cara pelajar jawab. Macam ni. Susunan-susunan dia biar betul-betul tersusun. Kalau boleh tulisan biar besar, biar cantik, biar kemas, dan selang satu baris. Jangan nak jimat soalan, jangan nak jimat kertas, Akmal. Ingat jangan jimat soalan. Jangan nak jimat kertas. Ada yang nak jimat kertas. Ada juga tulis kecil-kecil kan. Lepas tu dalam satu page biarkan kalau boleh satu soalan. Contoh soalan awal dalam satu page sahaja. Kalaulah kata melebihi, tak apa. Janganlah kita kata, contohlah kata kita jawab alif, ba, jim, da. Jim saja kat sini. Lepas tu da di muka surat sebelah. Lepas tu soalan sani kita pun sambung dekat bawah da itu. Tak perlu. Tak perlu. Jadi sambunglah. Orang kata di muka surat yang seterusnya. Okey, ini contoh sahaja. Contoh sahaja untuk bahagian ba. Baik. Mungkin ada soalan daripada pelajar-pelajar kita, ada ke? Kalau boleh, Hafiz, tak apalah kot Hafiz. Mungkin ada pelajar-pelajar yang lain ingin menanyakan sebarang soalan, atau mungkin Hafiz sendiri ada soalan apa-apa untuk menanyakan kepada Ustaz Jo. Kalau ada, boleh onkan mic anda. Kalau ada lah. Kalau ada. Kalau tak ada, Ustaz teruskan. Kalau tak ada, Ustaz boleh teruskan. Ada ke? Semua faham dan semua okey? Alhamdulillah. Okey, ini latih tubi lah. Pastikan latih tubi. Kena ingat semua tajuk, tingkatan 4 dan 5. Okey, ini pengenalan imam-imam qiraat. Ini amat penting. Imam-imam qiraat amat penting. Awak perlu ingat. Imam apa dan perawi dia siapa. Ada 20 semua imam, nama imam yang perlu diingat, Akmal. Nama imam pula mesti sekarang ni ditanya pula nama penuh imam itu siapa. Sekiranya tak ingat nama penuh. Contoh Nafi' bin Abdul Rahman bin Abi Nu'aim Al-Laisi, tak ingat, cukuplah yang sekadar yang kita ingat Nafi' bin Abdul Rahman. Sekiranya tak ingat juga kita kata Nafi' bin apa, tak ingat. Janganlah kita pandai-pandai pergi tambah Nafi' bin Abdullah pula. Cukup dengan sekadar Nafi' sahaja. Ataupun cukup sekadar Isa sahaja. Jadi ini nama-nama imam. Ada 21 sebenarnya, tapi Duri Susi dengan Duri Abu Amri, Abu Amru adalah orang yang sama. Jadi 20 sahaja. 20 sahaja. Ini untuk imam-imam ni lah. Ini manhaj qiraat basmalah. Ini pun penting. Perlu pelajar ingat kata bacaan basmalah. Ini boleh tengoklah. Boleh tengok. Ini surah Al-Fatihah pun penting, kena ingat bacaan yang kita amalkan dalam solat. Ya, bacaan yang kita amalkan setiap hari, Ustaz, kan? Setiap hari, betul. Itu kena jadi imam, gunakan, amalkan bacaan qiraat. Dalam YouTube ini, kenapa Ustaz letak kat sini? Maknanya boleh tengok dalam YouTube ada ini guru kanan sekolah saya lah, Akmal. Dia buat ni, maknanya tajuk-tajuk maharat dia syarah semula lebih mendalam lagi. Jadi pelajar boleh tengok untuk memang mengikut buku teks. Apa nama YouTube tu, Ustaz? Boleh search nama dia Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Inilah dia. Kalau anda semua dapat lihat di kaca TV sekarang, nama YouTube tersebut. Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, boleh cari, boleh search dan ada, boleh tengok, boleh orang kata belajar, boleh mendadah kitab dengan buku teks, boleh tengok dengan lebih mendalam lagi. Seterusnya ini markah 40 yang kata 40% tadi. Ini Akmal kiraan dia. Kiraan markah dia
kalau kita dapat 100 per 100 untuk kertas 2 ni, maka 40 markah lah kita. Cara kiraan dia, pelajar-pelajar kira maknanya 100 bahagi 100 kali 40, okey, dapat 40. Jadi pelajar nak dapat berapa? Kalau lah kita kata kertas 1 tadi kita dapat, dah dapat 60 lah, yakin kita kata dapat 60, contoh. Jadi tambah berapa kat sini kita nak dapat A+. Okey, kalau kata kita tambah 20. 20 dah jadi 80 markah. Jadi kalau kita tengok dengan angka gini, maknanya sikit lagi kita nak dapat 20 markah sahaja. 20 markah sahaja lagi untuk dapat 80 markah. InsyaAllah. Senang ke susah? Senang, Ustaz. Saya rasa saya pun akan bersama-sama dengan murid-murid ini untuk hari SPM nanti. Mungkin saya akan duduk sebelah Hafiz kot. Dia boleh bantu saya nanti. Okey, nanti boleh buat kiraan sendirilah. Baik, Ustaz. Mungkin sebelum kita nak mengakhiri kita punya kelas kita kan, sesi pembelajaran, mungkin rakan-rakan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur ingin menanyakan sebarang soalan kepada Ustaz Jo, boleh angkat tangan dan menanyakan terus kepada guru anda. Ada ke? Silakan Zulaika. Ustaz. Ya. Kalau contohlah macam perkataan tu dia ada hamzah macam isbat. Tapi tertinggal hamzah, masih boleh dikira ke? Okey, masih boleh dikira. Boleh dikira, Ustaz? Boleh dikira. Wah, Ustaz bagi jawapan simple macam tu, Ustaz. Alif dengan hamzah. Ramai orang confuse kan? Okey, dalam huruf hijaiyah itu sendiri ada yang kata 28, 29. Betul. Jadi cuma yang kita guna 28, alif dan hamzah itu adalah huruf yang sama. Okey. Baik, Ustaz. Jadi boleh. Okey, mungkin Ustaz boleh memberikan kata-kata semangat kepada calon-calon SPM di luar sana yang mengambil subjek ini, Ustaz. Dipersilakan. Okey. Kita kena ingat, walaupun jam terhenti, masa tetap berjalan. Jadi Ustaz harap sekarang calon-calon mau kata berada di peringkat terakhir di peringkat sekolah. Dah nak sampai ke garisan penamat dah. Nak sampai ke garisan penamat dah. Jadi walaupun letih, walaupun penat, perit, sabarlah. Dan insya-Allah kamu semua akan mengecapi kejayaan. Berusaha dan terus berusaha. Ya, itu dia. Ustaz, kita nak tepuk tu ke, Ustaz? Cukuplah sekali. Okey, Ustaz, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Ustaz Hafizul kita. Dan juga ni dia kawan-kawan baru saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur, kepada Zulaika, Hafiz, Farisha, Ikwan, Iman dan juga Syifa Sofi. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili tim produksi Didik TV ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM 2020. Alright, sekali lagi Ustaz, terima kasih kepada anda semua. Terima kasih juga telah setia bersama dengan kami selama 1 jam 30 minit ini. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Saya Kartini Abdul Aziz, ibu kepada Muhammad Nur Hamizan Solihin kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya dan semua pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM akan datang. Saya Zanarah binti Baharum ingin mengucapkan selamat maju jaya buat anak saya Aina Nur Fitri binti Ali Sabri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong dan juga seluruh pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada Isnin ini. Semoga anda semua dapat menjalani peperiksaan ini dengan tenang, lancar dan selamat. Selamat maju jaya.